terima kasih kepada semua yang meluangkan masa pada petang ini untuk bersama-sama dengan saya dengan dalam taklimat penyerasan Delima bilangan 1 2022 7 April pada petang ini pukul jam sepatutnya 2.30 tapi kita terlewat sikit 2.40. InsyaAllah kita cuba habiskan sebelum 4.30 ya. Baik, ada beberapa slot ataupun beberapa agenda yang akan kita akan saya bersama-sama dengan tuan-tuan perempuan lah pada petang ini untuk sesi taklimat pada kali inilah ya. Okey, saya nampak macam ramai yang baru, ada yang lama, ada yang biasa dah biasa dengan saya, ada yang masih pertama kali jumpa saya kan, ada jugalah. Okey, seterusnya saya akan, ini adalah beberapa agenda yang akan kita tengok pada pun kita akan bincangkan ataupun akan saya bentangkan pada petang ini, iaitu pertama sekali ialah pasal USTP. Aktiviti USTP pembestarian, memula sektor pelajaran USTP, aktiviti USTP pembestarian. Sebab USTP ni dia ada dua, dia ada dua cabang. Satu pembestarian, satu lagi ialah ialah library tu kan. Okey. Yang kedua, yang seterusnya ialah login Delima. Kemudian dashboard ya, kita akan tengok dashboard status Delima. Link portal Delima dan hands on Delima. Nanti saya akan terus bawa ke hands on Delima sebab ada beberapa perubahan dan juga saya akan masuk sebagai admin lah. Ya, saya akan masuk satu sekolah dan saya akan masuk sebagai admin. Jadi saya akan terus hands on kepada tuan-tuan dan perempuan bagi yang barulah pada petang ini. Baru pertama kali dilantik sebagai admin Delima. Okey, ada sekolah yang menggunakan melantik orang yang sama, iaitu admin Delima sama dengan guru ICT ataupun GPB. Ada juga yang berbeza, GPB yang lain, admin Delima yang lain. Jadi satu sekolah hari ini saya rasa seorang saja yang perlu ada pada petang ini ya, iaitu admin Delima sahaja. Okey, kalau cikgu ICT bukan admin Delima, nak dengar pun tak ada masalah lah. Sebenarnya okey saja nak dengar kan, tapi lebih baik kalau tuan-tuan perempuan adalah seorang admin Delima. Okey, seterusnya. Okey, inilah sektor pembelajaran. Okey, first time join meeting. Okey, baik, terima kasih Cikgu Muaz Zamani. Okey, sektor pembelajaran PBD Hulu Perak. Kalau nak tahu saya berada di mana, tu hujung sekali tu saya lah. Okey, inilah sektor pembelajaran. Kami berada, USTP berada di bawah pembelajaran. Okey, unit sumber dan teknologi pendidikan, USTP. USTP tu apa? Itulah unit sumber teknologi pendidikan berada di bawah sektor pembelajaran. Kalau tuan-tuan perempuan nak tahu, yang tengah-tengah tu ialah timbalan pembelajaran, iaitu Puan Hajah Farizan binti Arifin. Okey, yang ini ialah sektor pembelajaran lah. Rasanya ada yang pernah jumpa, ada yang tak pernah jumpa lagi kan. Okey. Okey, ini di unit sumber dan teknologi pendidikan, kami berdua, saya dan Cik Malina. Sepatutnya Cik Malina ada berada bersama-sama kita pada petang ini, tapi Cik Malina ada meeting yang lain dengan SSTP. Beliau memegang jawatan sebagai sama juga penolong PPD sumber teknologi pendidikan, sama dengan saya, rakan sekerja, rakan sejawat, cuma beliau lebih ke arah library. Library kan, tahu kan? Library dan okey, meeting Delima petang ni. Okey, sekejap ya, saya hantar cikgu punya meeting. Saya tak tahu kenapa link tak boleh masuk, tapi tak apalah, it's okay. Saya hantar sekejap ya, saya hantar pada cikgu ni, dia tak boleh masuk. Okay, alright. Okay, seterusnya nanti kan tuan-tuan perempuan akan nampak banyak selalulah saya berada di Delima tu, grup Delima tu saya akan banyak menyampaikan maklumat kat situ, dan juga boleh juga kalau nak PM saya kan, kalau ada masalah mengenai Delima tak ada masalah lah, boleh saja. Okay, so kita terus kepada perancangan USTP pada tahun ini. Okay, untuk pembestarian, sebab kita ada dua bahagian ya, satu pembestarian, satu lagi ialah teknologi pendidikan. Okey, so yang pertama ialah pembestarian, iaitu mesyuarat penyelesaian kami telah adakan pada 4 Januari. Sebenarnya ada bertiga, kalau perasan kan dulu, mana Tuan Haji Mahbub? Tuan Haji Mahbub dah masuk ke unit peperiksaan, pentadsiran dan peperiksaan. Jadi tinggallah kami berdua, ada lagi satu tempat kosong. Siapa-siapa nak masuk boleh lah. Ada satu tempat kosong lagi kan, jadi bolehlah siapa-siapa nak masuk tu. Okey, untuk bersama-sama dengan kami lah di USTP ni, sebab tak cukup 2 orang ni, kami sebenarnya tak cukup kaki tangan sebenarnya berdua untuk jaga 70 buah sekolah di Hulu Perak. Kalau boleh
nak masuk PPD tu, bolehlah menyuarakan hasrat pada kami pada saya, pada timbalan terus ke, boleh, tak ada masalah. Okey, ataupun terus pada Cik Najib yang menguruskan di bahagian sektor pengurusan sekolah. Okey, baik. Seterusnya, kami hari ni taklimat penyiasan delima. Okey, kenapa jarak jauh Januari sampai April? Satu, cikgu masih dalam proses pertukaran sebab kita sekolah lagi kan, waktu tu selalunya tahun lepas, tahun-tahun sebelum ni bila Januari saja kita terus buat. Pasal apa? Pasal kita memulai sekolah. Tapi tahun ni kenapa jarak jauh Januari sampai April 3 bulan tak ada pun, bukan tak ada apa-apa cikgu. Sebenarnya saya dan Cik Malina terlibat dengan sektor pengajaran, kerja sektor pengajaran. Jadi kami di sini, kami di SCP ni memegang banyak, macam ni cakap banyaklah macam sikit kerja dia lah kan. Kira di SCP kami kena jalan dan juga pelajaran pun kami kena support. Sebab kami bawah sektor pengajaran kan, jadi kami menjalankan macam catch up plan 1, 2 dan 3 sekarang kan, PBD kami jaga juga PBD, benda sama. Okey, jadi banyak yang terpaksa saya drag kan sampai 9 April, sampai hari ni lah. 7 April saya tersalah tu. Okey, seterusnya bengkel delima guru YouTuber sepatutnya berlangsung pada Februari, Mac hingga April. Memang dah sempat sebenarnya cikgu. Nanti kita akan drag juga, tak ada masalah, sebab nanti saya akan saya akan buat bengkel lah. Bengkel delima bukan saya. Saya cuma sebagai penjarah saja. Kita akan panggil penceramah daripada luar lah. Okay. Bengkel delima Microsoft Teams kepada 70 GPB. Okey, kita akan laksanakan pada 12 April 2022, iaitu minggu kedua selepas Hari Raya Puasa. Jadi kita akan buat Microsoft Teams dalam talian juga. Okey, kita akan buat dalam talian. Anda juga yang akan sama ada anda sendiri ataupun guru GPB di sekolah ataupun GPICT guru penyedaran spesiali ataupun guru ICT yang akan bersama-sama dalam bengkel delima Microsoft Teams. Okey, pada 12 Mei 2022. Okey, seterusnya ialah kursus anjuran PKJ Lenggong aplikasi Google. Yang ini ialah secara terbuka. Saya akan buka di PKJ Lenggong pada April, tapi kalau tak sempat kita akan drag lah benda tu kepada Mei. Lepas tu kursus anjuran PKJ Greek, pengeditan video menggunakan Filmora pada bulan Mei, mungkin kita pergi pada Jun. Dan kursus anjuran PKJ kalau hulu infografi dengan Canva pada bulan Julai. Okey, kita akan drag sebulan lah sebab April ni pun bulan puasa, jadi saya tak nak lah cikgu-cikgu nak datang ke sini. Jadi ini dah terbuka kepada semua, siapa yang sudi ataupun siapa yang boleh mengikuti ataupun yang ada masa untuk mengikuti boleh masuklah. Okey, boleh bersama dengan kami lah. Nanti saya akan buka iklan dia sekali nanti ya. Okey, seterusnya yang ke-8 ialah bengkel pembelajaran digital kepada 70 guru sains 3 zon, 3 zon sekali Mei hingga Jun. Ini secara dalam peringkat daerah, kita akan buat secara zon. Okey, guru-guru sains. Kalau tuan-tuan perempuan adalah guru sains, tuan-tuan perempuan akan masuk. Okey, dan kalau yang keduanya yang seterusnya itulah kepada 70 guru matematik. Kalau tuan-tuan perempuan adalah guru matematik, tuan-tuan perempuan lah kena masuk. Okey, tak apa, kita boleh je ikuti pada kita akan buat secara mungkin Google Meet sajalah ya. Akan buat secara Google Meet sebab saya lebih suka gunakan Google Meet sebab tuan-tuan perempuan tak perlu keluar ke mana-mana. Okey, lebih comfort lah, lebih selesa. Tapi kalaulah ada perubahan nanti saya akan maklumkan kemudian lagipun lambat lagi lah tu bulan Mei dan bulan Jun. Okey, seterusnya ialah bengkel delima kepada 70 GPM. GPM ialah guru penyeras media ataupun guru library lah, guru perpustakaan dan media. Guru perpustakaan dan media. Tuan-tuan perempuan tak terlibat kot Saya rasa tuan-tuan perempuan tidaklah guru orang-orang yang sama, betul tak? Bukan guru-guru yang sama taklah GPICT, taklah orang yang sama sebagai GPM. Sebab GPM ni dia memang di luar norm dia yang lain. Dia sama juga dengan tuan-tuan perempuan, lantikan secara lantikan GPM lain. Jadi dia bukan orang yang sama jugalah ya. Saya harap macam itulah. Seterusnya ialah
Bengkel Pembelajaran Digital kepada guru sekolah menengah bidang teknik dan vocational, TEKVO. Ini untuk sekolah menengah lah, untuk sekolah menengah ya. Kalau yang tadi tu untuk yang nombor 8, nombor 9 tu untuk sekolah rendah sekali. Ini untuk sekolah menengah sahaja. Okey. Seterusnya, taklimat Digital Competency Score. Ini saya letakkan tarikh ya, bukan, saya letakkan bulan saja. Saya anggarkan saja sebab kami belum lagi menerima surat daripada peringkat JPM. Sebab JPM pun tak terima daripada KPM lagi. Okay, ini cuma anggaran sajalah. Ini saya buat pada waktu-waktu yang dahulu-dulu. Kalau yang GPA sama-sama dengan saya dulu, GPICT di Zon Lenggong dulu ya, kita pernah datang ke PKJ Lenggong untuk mengikuti taklimat DCS dan taklimat SSQS pada bulan Ogos, sebab dia akan laksanakan pada bulan September sehingga November. Tapi pada tahun ini kami belum dapat lagi apa-apa maklumat, saya cuma letakkan anggaran sajalah. Okey. Tapi tahun lepas pun tak ada SSQS. Ada SSQS yang tidak macam SSQS biasa, kan? Tak adalah pakai token dan pelbagai, tak ada dah kan. Tahun lepas tak ada, cuma jawab untuk 2021 2022 yang mula-mula tu kita cuma jawab secara dalam Google Form saja. Tak ada token-token macam biasa. Okey. Untuk yang baru lagi apa benda pula Digital Competency Score ni? Okey, bolehlah tuan-tuan dan perempuan Google apa maksud Digital Competency Score. Tapir Digital Competency Score kalau yang dah lama ya, ataupun yang dah biasa dengan rakan-rakan yang dah biasa yang lama memang tahu apa maksud DCS dan juga SSQS. Bolehlah Google apa benda ni sebenarnya, Smart School Qualification Standard ni. Okay. Seterusnya pelaksanaan DCS dan juga pelaksanaan SSQS. Saya cuma anggarkan saja. Ini anggaran saja. Bukan saya kata okey inilah waktunya. Tidak. Sebab apa? Sebab dia belum dapat surat daripada KPM lagi. KPM belum turunkan mandat daripada JPN dan JPM belum turunkan daripada daerah. Okey. Nanti kalau apa-apa saya akan maklumkan kemudian. Okey. Okey, seterusnya saya akan tunjukkan aktiviti USTP dalam bidang pembestarian lah ya, sepanjang tahun 2020. 2020 saya buat 3 tahun, 2 tahun ya. Okey, ini adalah aktiviti yang telah dijalankan pada tahun 2020, iaitu mula-mula awal PKP dulu. Kan. Yang pertama, yang saya pun sebenarnya 2020 tu saya baru masuk PBD ni. Saya baru jadi USTP pada tahun 2020. 3 bulan 4 tu aplikasi AnyFleet dengan Autodraw tu saya first time. Saya first time belajar. Dan saya first time buat saya buat bengkel kepada rakan-rakan di PPD lah. Okey, ya Cikgu Suzana, ya ada apa? Tertekan ke? Tak apa, simpan soalan nanti kejap lagi kita tanya ya. Okey. Tapi tak apalah, nak tanya pun boleh, tak ada masalah. Okey. Ini ialah beberapa, tak banyak pun. Kita buat 13 sahaja. 13 okey, 13 sahaja bengkel ataupun aktiviti ataupun program yang dah dijalankan pada 2020. Tapi kita tengok 2021 apa yang USTP PPD Hulu Perak ni buat. Okey. Okey, so kita start pada 8 bulan 2. Tahun ni memang tak start langsung sebab saya rasa macam saya agak sibuk sebenarnya agak sibuk dan tak sempat untuk saya buatkan aktiviti ni. Dan insyaAllah kalau tu saya nak start pada bulan April ni, April kita buat Google Meet je ataupun guna YouTube saja. Jadi secara online kan tak ada masalah lah. Okay. Bina kuis menggunakan Quizizz sampai aplikasi Google ini daripada bulan 2 sampai bulan 7. Kalau tuan-tuan dan perempuan nampak nombor 3, nombor 4, nombor 4, nombor 5 pun dia jarak dia 4 bulan. 4 bulan baru saya gerak suppose saya gerak. Lambatlah juga sebenarnya. Okey, tahun lepas. Okey. Tapi once dah gerak, kalau tuan-tuan tengok saya punya pergerakan aktiviti tu macam itulah jadinya. Okey, dia setiap minggu ada program. Okey. Tapi saya rasa tak ramai daripada Hulu Perak yang join. Okay? Banyak pada luar lah. Kalau tuan-tuan perempuan nampak kami ada YouTube. USCP PPD Hulu Perak. Saya rasa subscriber banyak daripada luar. Tak ada dalam PPD dalam daerah sendiri tak ramai. Okey. Nanti bolehlah tengok-tengok USCP tu tengok lah ada apa dalam YouTube. Channel YouTube saya, channel YouTube kami Okey, ini seterusnya 14 sampai 16 ada. Kalau tuan-tuan tengok dia punya
dia punya tarikh tu memang dekat-dekat je. Memang 24/7, 25/7, 37, 317. Dan 7 tu banyak kan. 68, 78, 48, 78, 28. Memang setiap minggu, berkata setiap minggu dekat lah. Okay. Dia punya aktiviti dia. Okay. Bulan 9, 1, 9, 11, 9. 11, 9 tu lagi lah. 2. Pagi 1, petang 1. Memang kalau siapa yang ikut tu memang menarik lah sebenarnya. Apa yang kita bawakan daripada di dalam channel USCP PPD Hulu Perak kan, memang sangat menarik lah kalau tuan-tuan puan tengok. Nak tengok balik. Nak tengok balik apa yang telah dijalankan, bolehlah tengok YouTube. Nanti saya akan bagi link YouTube tu ya. Bolehlah nak tengok apa Kumu Space ke kononnya, contohnya. Mungkin nak tengok OBS balik ke apa kan, boleh tengok. Okay. Okey, tapi untuk 2022 saya belum mula. Memang kekhilafan saya belum mulakan lagi, tapi insya-Allah kalau kita mula nanti kita akan terus pergilah. Okey, kalau boleh saya mengharapkan kerjasama daripada admin Delima PPD di daerah kita untuk bersama-sama dengan saya sama-sama promote kita punya channel tu. Bukan apa, untuk sama-sama, sebenarnya bukanlah saya letakkan benda-benda kosong benda-benda yang ini ataupun tajuk ni adalah tajuk yang macam kita rasa macam boleh ke nak buat? Boleh, insyaAllah boleh kan. Tak semestinya kalau kita duduk di sekolah, kita bersemuka dah berjumpa dengan murid, kita boleh buat semua ni. Kita boleh je buat sebenarnya kan. Kita bawa murid kita ke makmal, kita bawa murid kita ke bilik akses ke, ataupun kita bawa laptop kita ke dalam ke bilik kelas ke bilik darjah ke, kita boleh buat. Okey, kita boleh buat insyaAllah. Sebab ramai boleh buat sebenarnya. Sayanglah kalau kita tak buat ni apa yang telah selama masa kita online kita buat macam-macam kan, tapi bila kita dah dekat dalam sekolah, dah bersemuka, kita tak buat dah. Okay, alright, so kita tengok pula login Delima. Okay, ini adalah setakat semalam 6/4. Setakat pukul berapa ya, saya habis semalam petang dalam pukul 4 petang macam tu. Ini adalah yang terbaru Ini kenapa ada yang belum login lagi. Dan tengok sekolah yang belum login dan sudah login. College Vocational Haji Idris kalau ada di sini, ada lagi 9 belum login. Mungkin disebabkan oleh sebab apa tau cikgu, sebab sekarang ni yang saya malukan dalam grup hari tu, KPM baru saja menjana ID kepada guru-guru baru ini. Okey. Jadi bila baru menjana ID, jadi ini yang belum login tu. Okey. Kita ada dalam daerah kita ada 41 lagi belum login. SJKC ada 5. SJKT seorang lagi. SK 13 orang, SK asli 3 orang. SK asli ni RPS Bandung dan RPS Kema. Tengok balik sekolah agama SABK dah semua dah login. Tahniah, terima kasih kepada SABK. SMK 5 orang. SK asli RPS Dala dan Sungai Tiang, SK Sungai Tiang. Kalau yang RPS Bandung, RPS Kema, sekolah rendah model khas komprehensif K9 ya. Seorang lagi, 4 orang. SRK seorang. SRK ada 2. SK Mahkota Sari dan SK Bukit Palai. Kita tengok siapa yang belum login. Saya dulu beri SK Bukit Palai, saya rasa semua dah login. Tapi tak apa, kita tengok nanti. Saya tak nak tunjuk kat sini lah siapa yang belum login. Boleh, tapi saya tak nak tunjuk sebab kalau nak tengok, kalau nak tahu siapa, bolehlah PM saya balik. Saya tak tunjuk dah kat sini siapa yang belum login. Basically cikgu-cikgu semua, Delima ini tidaklah menjadi mencegah kekerasan Delima ni tidaklah menjadi satu kewajipan. Okey, saya cuma mengkot daripada pihak CCP sendiri. Delima tidak menjadi kewajipan, tapi kewajipan kita adalah untuk login. Ya, bukanlah kata Google Classroom is the ultimate. Macam dulu kan, macam kita pakai dulu apa? Kita pakai dulu Backleapfrog kan. Backleapfrog memang sebenarnya satu wajib sebab dibayar kan secara mahal secara mahal dulu, tapi saya memang pakai pun, saya memang guna pun Backleapfrog dengan anak murid saya. Tapi untuk Delima ini tidak wajib, tapi kewajipan kita hanyalah satu saja, iaitu login. Okey, mohon semua admin tengok balik portal. Contohnya lah SJKT ada 4, kita ada 3 SJKT kat sini. Jadi admin semua tengok balik siapa yang belum login. Seorang saja. Tengok siapa ke orangnya tu, insan bertuah tu kan. Seorang lagi belum lagi login. Dan juga SJKC pun sama. Semua SJKC tengok balik siapa yang belum login, minta tolong login. Ada 5 orang.
KB, Tuan Haji Idris ada tak? Dia apa perlu login lah ya, sebab ni cikgu-cikgu baru ya. Dan juga SK pun sama. Semua admin kena tengok balik. SK asli pun sama, ada 2 sekolah. Tengok balik. Siapa antara 3 orang sekolah asli ni, sama ada Dala ataupun SK Dala, RPH Dala ataupun SK Sungai Tiang, siapa yang belum login lagi? Ya, tengok balik, check balik semula. So kita sebagai tugas admin, tengok balik siapa yang belum login, minta dia orang login. Itu kewajipan kita sebagai seorang guru untuk login delima ini. Okey? Ya, jelas tengok balik. SRK pun sama, SK Mahkota Sari ataupun SK Bukit Balai. Tengok balik antara dua ni, tuan-tuan dan perempuan tengok balik siapa yang belum login, minta tolong login. Okey? Saya akan tengok balik pada minggu depan. Saya akan cek balik pada hari Rabu minggu depan. Hari ni hari Rabu pada minggu ni. Hari Khamis ya. Hari ni Khamis, minggu depan hari Khamis saya akan semak balik sama ada sudah login ataupun tak. Okey, kalau tidak saya akan keluarkan namanya, saya akan letak dalam guru besar, tak syok kan? Guru besar dengan pengetua. Jadi sebelum saya sebut apa, sebab kita nak login, kita nak dapat susah nak dapat ni, bila ada ID jana, login. Okey, gunalah delima ni, boleh guna cikgu. Okey, apakah dia punya kelebihan admin delima ni, atau admin delima pula, ID delima ni, sebab kita boleh dapat Google Drive yang unlimited. Okay, kita boleh simpan macam-macam dalam tu, kita boleh guna macam-macam, gunakan delima, ID delima, sebab sekarang pun memang mana-mana pun kita akan gunakan ID delima. Ya, okay, jadi tuan-tuan dan puan minta tolong 41 orang ni hari Khamis minggu depan, ID 10 tak termasuk. Okay, ID 10 tak masuk Cikgu Yati, dia tak, ID 10 tak termasuk. Ya, yes Cikgu Tang. Cikgu Tang, nak tanya soalan? Ya? Yes. Ya. Okey, Cikgu Tang nak tanya apa? Sorry, tekan. Ya. Sorry. Saya tak dengar. Oh, tertekan ni. Okey. Tak apa. ID 10 tak termasuk Cikgu Memang kalau ID 10 memang beratus lah Cikgu. Okey. ID 10 satu sekolah dapat berapa? Siapa boleh jawab kat saya? Ada ke? 4. Okey, 4 ke? 8. ID 10 4 ke? 8, 5, 4. 5. 5. ID 10 ada 5 kan? 5 kan? Yes. Yes. Lepas tu sekarang ada CM kan? CM tu apa pula? CM tu hanya, okey. Ada tak CM kat sekolah? Ada tak? Ada. Ada. Berapa banyak CM kat sekolah? 8. 8 juga. CM ada 8. Okey. Untuk CM, siapa yang tak tahu apa maksud CM tu? CM tu ialah content manager. Okey, macam saya guna sekarang. Saya guna sekarang ni, saya tak guna CM sekarang, saya guna PPD punya kan. CM dikira tak. CM tak dikira. CM tak dikira untuk login. CM hanya untuk, okey, kita bahagikan macam ni Dekat satu sekolah kita ada 8 ID kan. Yang pertama kita bagi pada PGP. Okey, pengetua ataupun guru besar. Yang kedua kita bagi pada penolong kanan pentadbiran. Yang ketiga kita bagi penolong kanan HEM. Yang keempat kita bagi pada penolong kanan co-curriculum. Yang kelima kita bagi pada guru data. Okey, guru data. Yang keenam kita bagi kepada guru guru perpustakaan dan media ataupun guru library lah, guru library. Yang ketujuh kita pegang. Okey, kita pegang. Yang ke-8 kita kosong. Link kehadiran. Oh, sorry Cikgu Asmanum. Okey, sekejap. Saya hantar link kehadiran sekali lagi sebab saya seorang hari ni kan. Itulah saya suruh masuk PPD. Boleh tolong saya? Okey, boleh sama-sama dengan saya. Okey, saya ulang Pertama PGB, kedua PKP, yang ketiga ialah PKHEM. Yang keempat PK co-curriculum, yang kelima guru data. Guru data yang dapat Yang keenam guru penjelas media. Yang ketujuh cikgu sendiri, admin, okey. Yang ke-8 biarkan kosong. Okey, ataupun kalau cikgu tak nak bagi GPN pun tak apa, guru perpustakaan dan media tak bagi pun tak apa. Cikgu pegang satu admin 5 pegang satu, GPB pegang satu. GPB ataupun guru pilihan besar ataupun guru ICT. Tapi kalau tuan perempuan adalah guru yang sama, satu je lah.
Okey. Ah. Okey. Alright. Tak sempat lagi. Okey, tak apa. Okey, jelas Jadi 8 orang. 8 ID cikgu bagi-bagikan kepada mereka-mereka inilah. Jadi CM, berapa ramaikah Google Meet kalau kita gunakan CM? Ada siapa-siapa tahu tak? Cikgu Hasina, cikgu lama ni, cikgu Razian, cikgu Syamiza. Berapa orang cikgu Syamiza? 250 orang. Lagi jawapan lain? 250 orang ke Syamiza? Apa dia? Sorry, apa dia Kak Nis? Okey. Kalau kita pakai CM, ID CM, berapa ramai Google Meet kita boleh guna? Berapa orang audience? Berapa orang peserta? 1,000, rasa 1,000 kan? 1,000? 500. 500. 500. 500 saya tak ingat. Tapi rasa 1,000. Dia 250. Okey, tak apa. Nanti kita Google balik Saya pun lupa sebenarnya. Itulah. Okey. Sebab yang Hak baru buat sebelum ni GM 500 boleh masuk. 500. Okey, 500 untuk CM CM. Tapi pakai CM lah. Yes, Cikgu Hayati. Ya, 500. Saya respon. Ya, 500. Saya nak tanya, yang kata bahagian login guru tu, yang kata ada guru tak login tu kan? Ya. Kalau saya boleh dapatkan daripada untuk tahu bilangan mahkota sehari yang betul ni, sebab saya cek dalam admin di 5 ni, kalau ikutkan tak ada yang tak login lagi kecuali yang guru TEM, ID guru TEM dengan CM. Kalau macam tu CM pun ada yang tak login lagi. escape pergi balai lah tu. Sebab dia 2 je sekolah. SRK 2 sekolah je kan? Cikgu Yati kan? Ya. Mahkota sehari Kecuali saya minta maaf lah sebab saya belum lagi update nama guru yang baru, tapi sebab nama guru yang baru masuk tak ada lagi dalam senarai. Okey. Semua guru bila lama. last cikgu tengok? Saya tengah tengok. Tengah tengok. Okey. Ya. Itulah Puan Anis, saya pun saya dah semak saya punya ID Delima, portal Delima kan yang login dengan tak login tu. Saya check Datuk Ahmad pelajarnya 520 lebih je. Bilangan dia tu dia campur lagi dengan pelajar, maksudnya dia tak kemas kini habis lah. Ada guru yang belum masuk lagi, dia tak totally macam ikut yang semasa lah sebenarnya. Cikgu yang bersara semua tu still ada lagi dalam kita punya user tu. Okay, alright, tak apa. Okay, nanti kita tengok balik yang tidak ada lagi tu. Jadi orang yang ada tu sila login. Okay, jangan risau yang tak ada tu tak apa, tapi yang ada dalam portal tu login. Okay, sekarang ni kita nak bagi cikgu-cikgu yang ada nama dalam tu, dalam portal tuan dan perempuan untuk login dahulu. Okay, boleh kita login yang ada dulu, yang tak ada kemudian. Sebab apa? Sebab sekarang ni kalau proses pertukaran daripada negeri, dalam negeri saya boleh buatkan. Okay, daerah dan negeri. Contohnya Cikgu Miza Datuk Ahmad daripada mungkin sekolah Sultan Azlan Shah masuk ke Datuk Ahmad, saya boleh buatkan proses dia pada dalam daerah. Okay, dan juga dalam negeri saya juga boleh buatkan. Saya akan panjang ke SSTP di JPN. Tapi dalam negeri ke negeri, contohnya dia cikgu ni bertukar daripada Sarawak masuk ke daerah kita, ke negeri kita, ke daerah kita, itu kena tunggu kepada KPM dulu. Ya, jangan kenapa ada yang tanya kenapa belum ada nama dia, tapi sebabkan oleh KPM belum selesai lagi hujan lebat kat luar. Suara saya slow ke? Saya rasa suara saya kuat tadi. Okey, tak apa. Saya kuatkan lagi. Okey ke macam ni? Slow jauh sangat kot. Okey. Saya ni tak berapa nampak sebab tu saya tak jauh ni. Okey, alright, tak apa, tak ada masalah. Kuat suara saya boleh dengar? Hujan dekat Lenggu panas. Okey. Suara sangat jelas. Okey, thank you. Baik. Saya cakap apa tadi? Okey. So, yang masih lagi belum ada disebabkan oleh KPM belum lagi selesai menukar ataupun mengeluarkan cikgu-cikgu ni daripada negeri tu. Okey. Tapi kalau dalam negeri, dalam daerah dalam negeri tu boleh isi borang yang telah saya letakkan dalam grup. Kat mana puan, kat mana?
cuba scroll kat atas balik, ada kat situ, ada link dia. Saya rasa saya dah pin kat situ. Tuan-tuan dan puan boleh tengok lah, cikgu-cikgu boleh tengok balik. Okay, rakan-rakan admin boleh tengok balik yang dalam tu ada 2 borang, 1 borang keluar, 1 borang masuk. Ada yang saya perasan, contohnya kan dalam grup pengetu ataupun grup menolong kanan, dia akan kadang-kadang pihak SPS akan letakkan guru ni pindah sini, pindah sana. Kalau guru yang macam GB ke pengetua, saya dapat perasan lah. Tapi kalau guru yang pertukaran guru biasa macam kita ni, kadang-kadang memang tak masuk dalam grup pengetua ataupun PKP, jadi saya tak perasan. Jadi tugas admin di sekolah untuk meletakkan nama ataupun cari bagi tahu maklum pada saya guru-guru yang bertukar. Okay, berpindah. Kalau sebab apa, kadang-kadang saya terpaksa tengok sendiri, saya kena cari balik cikgu mana yang berpindah tu. Saya tak tahu kadang-kadang kan, saya tak tahu. Jadi tuan-tuan perempuan, tugas ni pada saya maklum masukkan dalam borang tu dan isi borang tu lah, ya. Dan nanti saya isi borang dan terus PM saya. Takut saya sendiri tak perasan. Okey, isi borang dan PM saya kata saya dah masukkan nama guru yang bertukar. Okey cikgu? Boleh ya macam tu Saya ada letakkan borang dalam grup tu dan boleh tengok lah. Okey, baik, seterusnya ialah saya terus pergi ke jumlah login. Okey, tak ada masalah lah, ini yang saya cuma buat graf saja. Tapi alhamdulillah setakat dia 98%, cuma 2% saja. Tapi PPD tuan PPD dia tak nak tengok 41 orang tu. 41 orang tu dia tak nak tengok yang ada tu. Dia nak semua orang login. Okey. Jadi kewajipan kita sebagai admin untuk meminta guru-guru yang baru ataupun guru-guru yang tak login lagi untuk login, ya. Macam mustahil kalau kita guru lama tapi tak login sebab PDPR kan dah buat yang hari tu lah. Okey, jadi semua kita dah kena login, ya, kena login, pastikan login. Dan kalau nak tahu apa dia punya, tak ingat dia punya IC, tak ingat ID ada, terlumba ada dalam portal, tapi apa password dia ialah nombor IC, ya, nombor IC. Dan tetapi sendiri pun boleh tukar. Sekejap lagi saya tunjuk macam mana cara untuk reset password. Okay, inilah untuk murid. Ini yang murid yang ada dalam sekolah tu. Kalau yang Cikgu Syamizah kata tadi, ada yang budak lama pun ada lagi, budak baru pun ada lagi. Budak lama pun ada lagi. Jangan risaulah, yang ada tu login saja. Okay, yang ada tu login saja. Ini mungkin bercampur dengan lama. Sudah login sebanyak 11,557 dan belum login 7,356. Tapi kalau tak ada perempuan telah login, keseluruhan murid telah login, jangan risau. Tak apa, biarkan saja. Ini untuk yang belum login. Belum login Okey, saya lupa tadi. Untuk guru kalaulah ada guru yang bersara, guru yang berpindah tak apa situ, yang bersara ataupun guru yang telah meninggal dunia, sama juga borang yang sama. Guru keluar. Okey, isi dalam borang guru keluar tu ataupun boleh PM saya je lah, ya. Maklumkan kepada saya akan panjangkan kepada pihak SSTP, mereka akan keluarkan guru-guru yang telah meninggal dunia dan juga yang telah berpindah ke daerah yang lain. Okey, nanti beritahu maklum pada saya lah. Okey, seterusnya ini cuma ada pecahan dia 61% dan 39% belum login. Tapi kalau sekolah satu keseluruhannya, contohnya Cikgu Hayati, satu sekolah berapa orang Cikgu Hayati? Mahutasari. Muridnya berapa orang? Ada dalam 500 lebih. 200, okey, katalah 250. Contohlah 250. Okey. Jadi Cikgu Hayati 250 murid tu siap login semua. Kata lagi tahun 6 tahun lepas ada lagi. Tiba-tiba ada lagi tahun 6 tu. Abaikan. Yang penting tu budak murid yang sedia ada sekarang. Ya, sedia ada sekarang 250 tu, cubalah perlahan-lahan untuk login. Okey, cuba perlahan-lahan pun kita banyak yang dah bersemuka kan. Jadi cikgu masuk dalam masuk mamal ke apa kan, bolehlah kita minta murid-murid ini login. Okey. Okey, dashboard delima. Okey. Ini adalah data sehingga semalam 6 hari bulan 4 2022, bilangan skor 70, bilangan pengguna ini untuk guru ya. 2107, bilangan sudah login 2066, tapi yang belum login ialah 41 orang lagi perlu login. Okey, nanti kalau saya kena bentangkan kepada tuan PPD, tuan PPD tanya kenapa bersatu orang belum login. Okey, login saja cikgu, login dahulu. Okey, langkah pertama ialah login. Okey, apa-apa pun kena login dulu. Okey, dulu sebab sebelum ni kalau tanya kenapa tak ada, bila dah ada tak login. Itu tak boleh macam tu lah ya. Okey, dan juga katalah
cikgu tu baru pindah pada negeri lain. Okey, daripada negeri Selangor. Tak sampai lagi ID dia ke sekolah, dia dah kat situ lama dah, dia nak guna D5. Apa yang patut tuan-tuan dan perempuan buat? Apa tugas tuan-tuan dan perempuan bagi? Macam mana nak settlekan masalah cikgu ni tak ada ID di sekolah? Macam mana nak buat? Ada jawapan tak? Tak apalah saya jawab, saya tanya saya jawab. Okey, kalau kata ada masalah macam ni, bukanlah masalah. Cikgu tu dah ada di sekolah tapi ID D5 belum sampai. Apa yang patut cikgu-cikgu buat ialah guna TAM, betul Cikgu Azian. Kita guna TAM, ID TAM. Okey, nak dapat ID TAM kat mana? Dalam portal. Dalam portal kat mana? Portal D5. Siapa yang kat situ yang belum pernah lagi buka portal D5? Nanti nak tanya juga sebab cikgu baru kan, cikgu lama tak ada masalah. Tapi guru-guru baru, admin yang baru lagi, siapa lagi tak pernah lagi. Okay, kena login lah dalam portal. Kita pun tak login, macam mana kita nak minta cikgu-cikgu lain login D5 ya. Okay, alright. Okay, tengok seterusnya. Ini murid. Murid lah data sehingga 6 bulan 4. Jadi murid yang sedia ada di sekolah tu, kita login dulu. Murid yang belum login tu, yang dah tak ada kat sekolah, kita boleh abaikan dulu. Kita tengok murid yang ada di sekolah dulu. Katalah murid kita ada 15 orang, contohlah. Mana di sekolah? Okay. SJKC Air Kalak ada 40 orang, contohnya kan. 60 berapa Cikgu JC? Ada tak cikgu SJKC Air Kalak kat sini? Cikgu Nik, berapa orang di sekolah? Macam saya cakap dalam Cikgu Hayati tadi lah. Berapa orang Cikgu Nik murid di sekolah SK Gelok? Di SK Gelok? 60 lebih. Cikgu Lee SJKC Air Kalak kan? Ya. 60 lebih 65. 65 orang kena login ya. Okey, katalah dalam tiba-tiba dalam kita punya portal tu murid tu ada 80 lebih contoh. Lagi 80, lagi 15 orang tu datang pada mana? Kita abaikan, tak apa. Yang penting murid sedia ada tu kena login ya. Itu yang penting. Murid sedia ada tu kena login yang ada kat sekolah. Okey. Ini ialah minggu ketiga, bulan 3 dashboard status pengguna platform D5 untuk seluruh negeri. Cuba cari kat mana PPD Hulu Perak. Ada tak? Ada ke tak ada? Tak ada. Betul tak ada? Tak ada kan? Tak ada kan cikgu-cikgu? Memang tak ada lah. Okey, memang tak ada. Yang ada cumalah di PPD kita Utara, Laura Matang, Selama, kita Satai, Hili Perak, Manjur, Mata Padang, Kuala Kangsar, Batang Padang pun ramai cikgu. 52 orang. Dia lagi sikit pada kita tau. Okey. Bagan Datuk Kerian, Mualim dan Bagan Datuk Mualim pun kecil pada kita tapi ramai yang masuk. Okey, saya faham masalah internet tapi bukan semua sekolah mengalami masalah internet betul. Sebenarnya masalah kalau saya rasa dulu saya berada di SK Bukit Balai, SK Bukit Balai tak ada masalah internet. SK Lenggong tak ada masalah internet, betul. SJKC Yang Hua tak ada masalah internet. Saya cakap pasal Lenggong lah sebab saya berada di Lenggong. Dan kalau di Gerik, sekolah SMK Gerik tak ada masalah internet, betul. Kalau yang masalah internet cuma di SMK Datuk Seri Wan Muhammad betul Cikgu Hasina masalah internet kat sana, saya tahu ada kat sana masalah. Okey, jadi kalau nak tahu SK Bank pun tak ada masalah internet sebab tadi saya berjumpa dengan GB SK Lenggong. Ya, saya tahu KEMA ada masalah sebab baru-baru ni KEMA ada mengalami masalah internet service provider yang tak okey kan. SK Mahkota Sari tak ada internet, tak ada masalah internet kan Cikgu Hayati. Jadi guru yang rakan-rakan yang tidak ada masalah internet ni bolehlah masuk. Tapi saya kata-katalah ini satu kewajipan dia Cuma bila kita bentangkan kepada Tuan PPD, akan nampak macam ni lah. Oh, di manakah letaknya PPD Hulu Perak. Tak apa cikgu, okey. Cuba perlahan-lahan lah ya kita masuk, cuba perlahan-lahan kita gunakan platform D5 ni untuk menggunakan dalam kelas mengajar Saya tak katalah wajib, bukanlah kata tak ada lagi perkeliling kata wajib macam dulu fraud Valley kita wajib guna tapi dia tak guna. Tapi yang ini kita cuba jinakkan menggunakan platform D5 ni sebab platform D5 ni sebenarnya banyak kalau tuan-tuan perempuan nampak dia banyak isinya dalam tu, banyak kandungannya ya. Okey, so kita tak ada lagi login by PPD pun tak ada. Kalau nak kata PPD tu sebenarnya bawah tu murid pun sama jugalah ya, saya faham masalah internet tapi bukanlah itu menjadi satu halangan yang besar. So, kalau sekolah yang okey internet, why not kita guna.
Okay, why not kita guna, right? Okay, tak apalah cikgu cuba. Kita cuba ya, sama-sama. Okay, inilah portal. Kenapa 1.0, kenapa 2.0? Okay, kita tengok. Sama ni kita gunakan portal yang pertama ni, betul tak cikgu? Yang pertama ni, http portal.moi.edu.my kan, ini yang pertama, 1.0. Tapi sekarang kita mengalami satu transisi kepada 2.0. Kita start dengan, nampak tak depan? d2.delima.edu.my. Dah tak ada MOE tu, ada D2. Macam mana bentuk D2 ni pula? Sekejap lagi kita tengok. Habis dah. Okey. Baik, kita tengok macam mana bentuk delima yang kedua. Okey. Jadi saya sudah selesai bercerita mengenai yes, semua dah settle, link portal delima dah settle, kita pergi pada hands on delima. Boleh ya? Masih boleh ke? Boleh lah kan? Saya cuba habiskan awal lah pada petang ini supaya yalah petang-petang ni kan. Okey, boleh. Alright. Kita pergi kepada portal d2.delima.edu.my. Okey, d2.delima.edu.my lah. Apa tu pagi? Transisi yang kedua. Okey, sorry. Ini saya punya sebenarnya. Kejap. Saya stop presenting ya. Okey, saya buka pada soalan. Kau nak tanya soalan ke apa-apa? Tak ada Okey. Baiklah. Nak tengok macam mana bentuk. Inilah bentuknya. Bentuk yang baru. d2.delima.edu.my. Okey, Digital Educational Learning Initiative Malaysia. Itu dah maksudnya delima. Delima tu apa benda? Inilah Digital Educational Learning Initiative Malaysia. Making digital learning personal. Okay, click here to login. Balik back to delima 1.0 pun boleh. Tak ada masalah. Okay. Jadi kita login ini, tapi saya tak nak login gunakan saya punya BPD ni. Saya nak login gunakan sekolah. Okay. Sekolah punya. Dulu saya ada yang sekolah punya, saya guna yang sekolah punya lah. Okay. Saya pinjam Cikgu Khairul Hafizah punya sekolah. Sekejap. Skip ke balai lah saya ambil sebab senang sikit kan. Jadi senang, okay. Okay, yang ini kalau tuan-tuan perempuan nampak, ini yang mana? Yang 1.0, yang lama kan? Boleh juga login, boleh masuk lagi. Tapi nak tengok yang baru pun boleh. Okay, saya masuk yang baru. D2, boleh Cikgu Khairul saya masuk dulu ya. Okay, right. Okay, so kat sini kita boleh klik here to login. Klik pada I agree to the term and condition and then kita klik pada click here to login. Okay. Sekejap. Okay, allow. Okay, allow dulu. Dia ada beberapa proses tu, jadi tengok nanti ya. So allow, sudah akan masuk macam ni. Ya. Inilah interface yang terbaru 2.0. Okay, nampak tak? Selamat sejahtera cikgu, SK Sekolah Kebangsaan Bukit Balai, sekolah lama. Okey, terima kasih Cikgu Khairul. Saya dah masuk dah, cikgu masuk je lah kan. Okey, so di sini ada Meet, ada masuk Classroom, ada tonton EDD pula, Didik TV. Kemudian adalah pengumuman kat sini, tapi dah lama macam tak update pula kan. Lama lah ni. Okey, ini ada beberapa ruang ada menu utama, iaitu yang pertama ialah maklum balas pengguna. Kita ada buku teks digital. Kita ada aktiviti guru, aktiviti guru, kemudian ada pusat sumber, kita ada sumber rujukan PDP, kita ada rakan delima. Nanti cikgu-cikgu explore lah, seronok juga kan, sendiri-sendiri explore ya. Okey, ini ialah Ini apa? Other apps Okey, ini ialah Google Workspace untuk teacher, untuk kita lah. Ini Microsoft. Ini Apple Teacher ya. Saya rasa tak ramai Apple Teacher kat daerah ni. Dan ruang ilmu guru, pembelajaran hybrid, pembelajaran digital PDPR, portal JPN, peraduan dan delima Certified Training Program. Okey, kejap lagi saya nak tanya cikgu-cikgu siapa yang dah pernah ada Google Certified Trainer ataupun Google Certified Trainer sekejap ya. Google ni. Google Certified Educator Level 1, Level 2. Siapa yang ada? Ataupun Google Certified Trainer. Ada tak siapa-siapa yang ada kat sini? Okay. Cikgu Ken ke? Cikgu Sana ya, Cikgu Sana. Cikgu Sana dapat apa dah ya? 1 dan 2.
1 dan 2. Okey. Selain daripada Cikgu Suhana, ada lagi tak yang kat sini, yang rakan-rakan kat sini yang ada Google Certified Educator Level 1 level 2? Cikgu Syamiza ada tak? Tak ada. Tak ada, tak sempat. Cikgu Syamiza busy. Okey, ada lain tak? Selain daripada Cikgu Suhana, ada lain tak? Tak ada ya? Tak ada. Okey, Cikgu Suhana boleh teruskan kepada Google Certified Trainer, GCT ya. Saya pun ialah merupakan Saya dah apply dah. Apply dah, okey. Guna EDD ke? Tak. Yang memang guna yang sama. Ya, sama Yes. Google. Google. Okey. Saya hari tu saya tak sempat nak tunggu, saya terus guna EDD. EDD kena bayar. EDD mahal sikit kan. Jadi saya bayar je. Yang Saya yang free, yang memang KPM free. kan. Guna yang free. Cikgu jangan macam saya pun boleh juga, tapi saya guna yang berbayar. Nak cepat sangat kan, jadi saya ambil yang tu. Jadi saya dah ada Google Certified Trainer. Jadi rakan-rakan yang teringin untuk adakan Google Certified Educator Level 1, Level 2 ni boleh pilih dekat sini. Okay? Boleh pilih kat sini, tapi jangan guna yang sekolah punya cikgu. Ini adalah sekolah punya. Guna yang sendiri punya. Guna ID sendiri. Jangan guna ID sekolah ya. Guna ID sendiri untuk apply. Okay, untuk apply Google Certified Educator Level 1 dan Level 2. Ya. Apa kegunaan dia? Apa kelebihan dia? Banyak kelebihan dia. Cikgu-cikgu boleh Google apa kelebihan. Ada Google Certified Educator Level 1, Level 2 dan juga Google Certified Educator, Google Certified Trainer. Ya, okey, cikgu-cikgu boleh Google lah. Okey, baik, dekat sini ada macam-macam ya cikgu, boleh tengok ni kat tepi-tepi ni. Ada juga yang ini kan, sebenarnya ini waktu yang saya berada di SKM Great Balai dulu. Tapi ada juga cikgu lain buat kan. Okey, dan juga dekat atas ni ada pautan ke servis KPM. Atas belah kanan atas ya. Okey, cikgu klik pada external tu, banyak keluar. Macam-macam ni cikgu. Ada operasi APDM, ada delima yang lama, delima 1.0 guru, delima 1.0 admin sekolah. Cikgu sebagai admin sekolah. Cikgu kalau masuk admin JPM PPD tak dapat. Saya pun PPD je, JPM pun tak dapat masuk. Dan kita boleh log out kat sini. Ya, boleh ya dekat sini. Cikgu klik pada tiga baris ni. Okey, 3 baris ni. Okay, alright, boleh tengok satu persatu. Dan cikgu teman-teman semua cikgu-cikgu, admin Delima telah mengadakan dalam portal ni ada sebanyak 692 tajuk buku ataupun perkongsian buku lah dalam portal Delima. Jadi cikgu sebagai admin explore lah ya, explore yang apa yang ada dalam yang ada dalam portal ini. Okey, cikgu masuk sendiri. Ini saya buka tadi buku teks tahun 2. Buku teks digital. Okey, boleh tengok balik, boleh juga kembali ke menu utama, dibalik-balik pada menu utama. Okey, boleh tengok juga aktiviti guru. Apa aktiviti guru ada kat sini? UNICEF, TS25. Kita ada program mengenal guru baru, Mantap BM, Improve ELTC, Komiti Guru. Itu untuk aktiviti guru, dan juga pusat sumber dia akan terus pergi kepada library. Okey, U Pustaka. Okey, cikgu boleh masuk sini. Bolehlah nak cari apa yang terkini lah. Okey, ataupun buku-buku yang terkini dia akan bagi secara online. Tak ada lagi dia hantar buku-buku, tak ada cikgu ya. Okey, balik-balik pada Delima 2.0 ini. Inilah sumber rujukan PDP, cikgu boleh masuk sumber rujukan ya. Okey, cikgu tahu tak yang repository yang apa KPM Pekasaku, itu yang repository itu, yang repository yang itu KPM Pekasaku, ini ialah yang Delima punya. Okey, jadi cikgu boleh tengok dekat sini banyak daripada banyak daripada BSTP, daripada BPK, daripada BPG. Okey, banyaklah home dia macam-macam, semua rujukan ya. Okey, seterusnya cikgu boleh klik pada rakan Delima ni. Apa benda rakan Delima? Pusat STEM negara, Creativity at School, UNICEF juga, DG. Okey, tengok apa pula kat sini. Other apps. Other app tu apa? Okey, other apps ialah beberapa application yang ada yang kita boleh guna. Contohnya Kahoot, kita biasa guna Kahoot kan. Kita guna Quizzes, kita guna Tinkercad, siapa pernah guna.
Wolfram Alpha, Canva, lepas tu Edpuzzle, Blank Space. Saya pernah buat perkongsian mengenai Blank Space. Saya sangat suka guna Blank Space. Padlet, okay, ini Google Maps, Google Earth, AutoDraw, Canvas, Plickers, Wakelet dengan NVDA Reader. Okay, cikgu boleh tengok balik kat sini apa yang ada dekat dalam portal ini, okay, dalam aplikasi ini, other apps ni. Dan ini ialah Google Workspace Teacher. Kita boleh tengok daripada situ pun, daripada kita punya delima ini sendiri, kita boleh masuk kepada kalender, kita boleh masuk kepada Gmail, kepada Drive. Ini ialah foto dan semua aplikasi Google yang ada dekat sini secara percuma je. Percuma, tak payah bayar pun. Okay. Macam saya duta Google pula tak adalah. Okay. Alright, Microsoft pun sama. Microsoft Office 365, kita ada Word, Excel, Teams, Microsoft Teams, banyak sebab dulu tak berapa banyak lagi, 1.0 tak berapa banyak lagi dia punya feature dia. Tapi pada untuk 2.0 ni dia banyak feature dia. Okay. Alright. Seterusnya kita tengok pula pada Apple Teacher. Apple Teacher satu je lah, Apple ni Education. Saya tak ada Apple, jadi siapa-siapa ada Apple boleh tengok kat sini, boleh check kat sini. Dan juga boleh tengok pelajaran hybrid. Apa benda pelajaran hybrid ni? Google Workspace, dalam Google Classroom, apa benda dalam tu. Boleh tengoklah kat sini cikgu ya. Saya nak tengok satu persatu, lambat belakang kan. Okey, pembelajaran digital, okey, digital learning. Okey, tengoklah kat sini cikgu. Ada apa? Google Classroom, Google Meet, Google Drive, Google Team, OneDrive. Cikgu tengok sendiri ya. Cikgu tengok sendiri yang ini yang 1.0 dulu ada. Yang lama pun ada. Okey. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada admin sekolah. Okey, admin sekolah. Jadi saya pergi ke mana pula? Saya pergi balik kepada yang tiga yang tadi cikgu ya, yang cikgu nampak pautan ke servis KPM. Sebelah atas, sebelah kanan tu ada 3 line kat sini. Saya klik pada dia keluar dalam dia bukan keluar feature macam ni. Dan juga cikgu nampak tak dekat delima 1.0 admin sekolah. Jadi saya akan pergi kepada sini dan kita akan tengok satu persatu apa yang ada dalam 1.0 juga. Ya, okay, so kat sini kat mana kita nak tengok kita punya ID dan password. Cikgu tengok dekat sini, user ID dan password. Okay, user ID dan password. Okay, laporan sekolah, kita ada surat berkeliling, siaran atau siaran KPM, online meeting Google Meet okay. Pengurusan data, maklum balas, meja bantuan dan konsol admin. Kita tengok satu persatu. Sebab kalau kita tengok atas ni kita ada atas ni yang satu baris dengan satu baris dengan logo delima ni ada menu sekolah. So menu sekolah, laporan, email, storan, kalender, profil, dah lock keluar, lock out lah, profile, okay. Storan ni, apa maksud storan? Google Drive lah. Google Drive, storan tu ialah Google Drive email ialah yang sekolah dash apa nombor dan moi.di.edu.my. Bukan yang sekolah yang ABB contohnya, yang sekolah ni ABB 7035 alias moi.edu.my. Bukan yang tu. Yang tu lain. Yang itu yang lain. Ini ialah yang delima punya. Okey, jelas cikgu ya? Email dia berbeza. Guna dua-dua pun tak apa cikgu ya. Lagipun storan dia ialah unlimited. Okey, sekejap ya, saya dapat call sekejap ya. Okay, alright. Seterusnya kita tengok ni user ID dan password. Okay. Okay, kita klik pada dia dan apa dia keluar. Okay, apa yang ada sini ialah cikgu boleh reset password individu. Guru dengan murid, individu cikgu individu. Okay, guru ataupun murid cikgu boleh reset password. Inilah senarai pengguna sekolah. Inilah template senarai ID untuk reset password secara pukal. Okay, secara pukal dan cikgu boleh reset password murid secara pukal. Tapi kalau cikgu terlupa password email sekolah ini, cikgu kena maklum pada saya. Okay, cikgu kena PM saya sebab saya yang akan apply untuk tukar password ID sekolah saja. Tapi kalau untuk murid dan juga untuk guru, cikgu sendiri boleh tukarkan. Okey, jelas Untuk
ID murid dan ID guru. Kalau terlupa password, cikgu sendiri keluarkan. Admin di sekolah boleh resetkan. Tapi kalau terlupa password sekolah dash, contohnya sekolah ni sekolah dash 9741 alias at moedl.edu.my, dia terlupa password dia. Cikgu Khairul terlupa password, cikgu kena maklumkan pada saya akan reset password. Bukan saya reset password, saya apply pada KPM. Ya, bukan saya reset ya, saya akan apply. Okey, tapi saya boleh, kalau cikgu sendiri terlupa, cikgu sebagai admin terlupa password sendiri, macam mana nak buat? Maklum pada saya boleh resetkan password tu. Ya, tapi kalau sebagai admin boleh reset kepada orang lain, kepada murid dan guru sekolah. Okey, jelas cikgu? Jelas ya? Okey, boleh je nak bagi tahu saya nama penuh ataupun email MOEDL tu. Ya, bukan MOEDL MOE kat sekolah tu, moe.edu.my tu, sebab kalaulah kata ABB 7035 at moe.edu.my terlupa password, itu bukan di bawah saya, sebab itu di bawah ICT. Jangan confuse moe.edu.my dengan MOEDL tu berbeza. Okey, saya cuma jaga delima saja. Okey, saya cuma jaga delima saja. Kalau masalah ICT kat sekolah, cikgu-cikgu kena tanya ICT JTK ataupun guru teknik komputer FT di PPD. Dalam grup kita ada mereka. Grup WhatsApp tu ada mereka, tanya GPB, beritahu GPB, kalau cikgu bukan GPB, maklumkan kepada FT tu, bukan saya ya. MOEDL sahaja yang saya uruskan. Dia confuse MOE.edu.my bukan saya uruskan. Masalah password itu bukan saya uruskan. Saya cuma uruskan yang delima sahaja. Okey, jelas ada yang tanya saya, nak tanya kalau internet rosak macam mana? Saya bukan di bawah saya. Internet rosak, internet ke ICT bukan bawah saya. Saya cuma unit sumber teknologi pendidikan. Ini di bawah saya. Okey, clear ya? Okey, reset password. Kita tengok reset password macam mana. Okey. Saya tutup atas ni. Banyak sangat pula. Okay, so ini dia akan keluar macam ni, 9741. Next. Okay. Okay. Boleh hafal lagi masih hafal lagi sekolah ni. Okay. Baik, dia keluar macam ni, Google Admin. Okay, daripada mana tadi? Daripada user ID dan password di nombor 1 ni, reset password. Okay, dia akan suruh kita masukkan masukkan ID dan password dan dia akan keluar macam ni. Okey. Ini semua aktif, tapi ni Atirah belum lagi sign in lagi, Cikgu Hairul. Nanti tengoklah dia belum sign in. Nampak tak ada lagi yang minggu lepas ni Ahmad Arif Salah ni dia pernah login. Okey. Jadi kat mana nak reset password? Dah terus nampak. Cikgu nampak tak kat sini? Reset password. Cikgu boleh terus reset password dekat sini. Klik saja pada dia dan tak payah tekan automatic ni cikgu. Okey. Create password dan cikgu letakkan password dia. Okey. Boleh ya? Jelas kita pilih create password, masukkan password. Lepas tu kalau tak nak, katalah kita letakkan SK Bukit Balai ni, kata SK Bukit Balai murid 1. Contohnya tak antik pada sini. Okey. Jadi setiap kali masuk dia akan gunakan yang sama. Kalau kita tak antik, kalau kita tik kat sini yang kita tanda ni lah, tanda tik tu, setiap kali dia masuk dia kena tukar password. Dia masuk dia kena tukar password. Tak nak macam tu kan kita, susah kan. Dia cikgu yang jaga dia, tak asyik jaga kita je. Jadi caranya ialah kita antik dia. So setiap kali dia sign in, dia guna yang ID, password yang sama saja. Jelas cikgu? Boleh ya? Dan reset lah. Saya tak naklah tukar password dia. Okay. Alright. Okay. Dan juga kita boleh download users kat sini. Nampak tak atas cikgu? Download users. Nampak ya? Boleh ya? Saya besarkan sikit lah. Bagi nampak sikit. Okay. Dekat sini ada download users. Cikgu klik pada download users. Kemudian boleh je cikgu ambil je Google Sheet, boleh. Comma separated values dia akan keluar dalam Excel. Cikgu pilih dah comma separated values, boleh je. Google Sheet pun boleh, comma CSV pun boleh. Dan klik pada download.
Okay, klik pada download. Saya cancel dulu lah. Okay, alright. So semua ada kat sini termasuk dengan guru pun dah ada lah. Dah lama tak login ni. Cikgu Aina Fauzia dah lama tak login. Okay, so ada dekat sini 3 months ago. Okay, bolehlah tengok. Boleh tengok kat sini ya. Okay, seterusnya. Boleh ya, setakat ni boleh ke cikgu? Boleh respon tak? Ada respon tak? Ada respon? Okay. Boleh. Oh, alright. Okay. Oh, lama tak apa kan? Okay, so senarai. Okay, thank you. Senarai pengguna sekolah pula. Senarai pengguna sekolah, dia akan keluar dalam data studio. Okay, dia akan keluar dalam bentuk data studio. Okay, data studio tu dashboard ni lah ya. Dashboard ni. Dan ada lagi murid yang belum login iaitu seramai 41 orang lagi Cikgu Gairul. Boleh tengok lah ya. Murid yang belum login tu. Okay. Untuk login, boleh login tu siapa tak login lagi? Sudah login. Okay, Nur Fadlina. Cikgu baru ya? Cikgu ni lah yang belum login lagi. Cikgu Khairul ya. Cikgu Nur Fadlina sebab Cikgu Hayati kata tadi semua dah login. Di SK Mahkota Sari semua dah login. Maknanya Cikgu Nur Fadlina ni dia belum login. Okay, minta dia login ya. Okay, jadi kita tengok kat sini status yang sudah login dan yang belum login. Okay, boleh tengoklah. Kita klik saja pada situ, yang sudah login, dah selesai lah. Tapi ada juga yang belum login. Okay, kat bawah tak ada login lagi. Kat bawah. Alright. Klik, gerak ke bawah dan ada di sinilah. Ya, guru baru posting. Okay, minta dia login ya. Okay. Alright, ni belum login, murid-murid lah. Murid-murid tahun 1 ya, belum login lagi. Sebab murid tak ramai, kalau boleh login, bolehlah cikgu minta bantuan guru-guru yang mengajar mereka ini untuk login. Sama-samalah kita login ya. Kalau boleh. Tapi kalau boleh login lah. Okay. Alright, untuk murid yang baru bertukar sekolah okay, jadi saya beritahu suspended ni ya. Okay, cikgu klik pada 3 titik ini dan juga cikgu boleh export. Maksudnya cikgu keluarkan mereka ni. Export lah, keluarkan, jadi download lah tu dia, tapi dia bagi perkataan export. Okay, dalam data studio digunakan export. Yang tadi guna download kan, tapi dalam data studio digunakan export. Cikgu export sahajalah. Okay, sahaja kan. Keluarkan CSV, Excel, Google Sheet pun boleh, cikgu export saja. Okay, ini cara untuk kita tengok senarai pengguna. Ada ke tak ada. Okay, tengok nampak tak SK Bukit Balai CM3 ni belum login, nak login pun boleh cikgu, tak ada masalah. Bagi saja, kalau CM3 ni pada siapa? Yang ketiga, PKM. Bagi pada PKM ya. Okey, bagi je pada dia, mereka boleh guna. Okey, ini ialah untuk tukar password secara pukal. Kita klik pada template senarai ID. Okey, kita klik, nampak tak kat bawah ni, template reset password. Saya buka. Okey, saya buka dulu. Saya kena stop presenting sebab nak kena buka yang tu. Sekejap ya. Okay. Alright. Okay, ini ialah okay. Mana dia? Okay, sekejap ya. Okay, ini ialah template reset password secara pukal. Okay, cikgu? Cikgu letakkan nama sekolah. Okay, nama sekolah dekat sini. ID murid. ID tu email lah. Nama murid. Tingkatan. Ataupun tahun. Nama kelas. Email murid dan juga password. Okay. Dulu cikgu kita boleh gunakan password yang sama. Tapi kalau kita guna pukal, kita guna password yang berbeza. Okay. Contohnya lah SK Keruh murid 01, SK Keruh murid 02, contoh macam tu. Okey, tapi dulu kita boleh guna yang sama tapi sekarang tak boleh dah. Okey, kalau kita nak guna yang sama kita guna individu. Kalau murid tak ramai boleh lah. Kalau SJKC Selak Pagar tak ramai, SJKC Padang Kerus, SJKT Ladang Kota Lima tak ramai, bolehlah guna yang sama kan. Cikgu dia rajin reset password. Tapi kalau ramai macam SK Keruh, SK Mahkota Sari, SK Tasri Ghazali Jawi, SK Adika Raja, Seri Adika Raja, SMK Sekolah Menengah, macam mana nak buka, nak password, nak reset password satu persatu. Jadi kita gunakan template ni untuk apa? Untuk tukar password. Tapi password kena berbeza lah ya, kena berbeza. Jadi kita save
Save pastikan dalam bentuk CSV je ke save ataupun kita file, save as, dekat mana, dalam bentuk workbook pun boleh, tak ada masalah. Okay. Alright. Okay, saya stop presenting ni. Sebab saya nak buka balik yang tadi. Okay. Sekejap ya. User ID dan password. Okay, share. Okay, so bila dah settle, cikgu dah settle semua, dah simpan dalam bubur, dah bubuh pula, dah letakkan nama semua, isi dan nama, cikgu klik pada permohonan reset password secara pukal. Okay, secara pukal, cikgu klik pada dia, dah letakkan nama sekolah cikgu, email, nama file apa? Nama file tadilah, yang tadi tu cikgu letakkan apa tadi tu, dan juga add file. Okay, nampak tak dia kata sila gunakan password yang berbeza untuk setiap pelajar. Dan juga jangan lupa send me a copy of my responses. Okay, so sebelum kalau tidak cikgu dapat tengok lah. Okay? Sebabnya ini untuk kegunaan kita balik, kod-kod lah di pihak KPM belum lagi settle reset password anak murid kita. Jadi kita boleh tanya balik kenapa dia tak reset lagi. Tapi kita kena ada copy ni, lagi senang. Okey, faham? Boleh cikgu dan submit lah macam biasa. Okey, boleh je guna CSV pun boleh, guna workbook pun boleh. Okey. Alright, seterusnya ini ialah pengurusan ID sekolah. Cikgu boleh tengok kat bawah ni ya. Yang ini sebab sekolah ni, sekolah Bukit Balan tak pernah. Saya dulu pun saya tukar password. Ini video, ini video saya tukar password. Okey. Cikgu tengoklah dekat sini, tunggu 2 hari bekerja atau rujuk dashboard status. Kalau ada dia akan keluar kat sini. Betul? Cikgu Asina pernah buat kat sini. Cikgu Asma pernah buat. Okey, dia akan keluar kat sini. Dia keluar. Okey, transaksi selesai, password telah ditukar secara pukal. Okey, baik. Seterusnya cikgu, saya nak jawab soalan Cikgu Chiang. Cikgu Chiang daripada mana Cikgu Chiang? Tak pernah lagi? Okey, tak apa. Selamat sejahtera. Bagaimana untuk murid yang baru tukar sekolah yang berstatus suspended, perlu reset password? Cikgu, kalau kata murid tu ialah suspended, cikgu unsuspend lagi. Unsuspended balik. Cikgu boleh tukar balik dia daripada tu. Sebabnya saya tak pasti kenapa dia macam tu. Dulu tak ada butang suspend tu. Tapi sekarang dia ada pula tu butang suspend tu kan. Suspend betul kan. Okay, so cikgu boleh, saya tutup balik Okay, cikgu buka balik tengok situ. Siapa yang kena suspend tu cikgu boleh bukakan balik. Okay. Sekolah. Dia boleh dekat sini ya cikgu. Cikgu kena, okay sorry. Siapa yang suspend tu, cikgu bagi nama murid tu dan juga email murid tu. Okay. Hantar pada saya, PM saya. Boleh Sebab saya akan unsuspendkan balik. Saya yang akan buangkan suspended tu. Okey cikgu? Clear jadi kalau siapa murid yang kena suspend, hantar file pada saya. File Excel lah senang. Okey, file Excel pada saya. Macam mana nak kena copy paste satu-satu ke? Tak payah cikgu download je user kali ni. Cikgu letak je siapa yang suspend tu, nama suspend, hantar pada saya. Okey, boleh hantar pada saya. Jadi saya akan keluarkan, akan unsuspend dia balik. Okay. Sebabnya apa? Sebab saya pun tak tahu kenapa. Sebab ada ramai cikgu, ada juga cikgu yang kena suspend. Okay. Ada juga murid kena suspend. Murid kena suspend tu murid yang bertukar sekolah, murid tahun 1, saya tak tahu kenapa. Itu dia peringkat super admin lah tu. Jadi kalau ada masalah macam tu, cikgu bagi tahu saya. Balurkan pada saya. Okey, seterusnya ialah pergi balik pada menu sekolah, laporan sekolah. Okey, saya laju sangat ke? Tak laju kan? Okey, senarai, kita dapat tengok senarai. Ini kan tahun lepas lagi dah ada tau, senarai GC eksamen sekolah. Dia kata akan datang, tak datang lagi. Mungkin dalam proses pembinaan tak ada masalah. Cikgu, tak apa, biarkan saja. Senarai sekolah, kelas GC sekolah, sekolah ni dulu ada tak sekolah yang buat ataupun create satu GC, okey, satu GC ataupun Google Classroom, okey. Itu laporan sekolah lah. Okey, seterusnya saya balik kepada menu sekolah. Menu sekolah saya klik balik dan cikgu boleh tengok surat keliling kat sini. Online meeting saya tak pergi satu-satu lah. Pengurusan data. Kita tengok pengurusan data ni pengurusan yang baru cikgu. Okey, yang baru.
data maklumat, guru data yang melihat, okey, ini cikgu data punya, cikgu data sekolah menggunakan ID guru data sekolah CM3. Okey, sorry. CM3 tu, pada nak CM3 tu guru data cikgu bagi pada guru data. CM3 CM3 kat cikgu sekolah tu bagi pada guru data. CM1, CM2 bagi pada guru besar PGB dan juga PKP. CM3 tu cikgu data yang pegang. Okey, saya ulang guru data pegang CM3. Jadi cikgu bagi CM3 pada guru data. Okey. Ni mereka yang kena buat. Sebab mereka kena, jadi dia berkait rapat dengan delima. Jadi cikgu kena assist lah, cikgu kena tolong mereka. Okey, so ini maklum balas. Konsol admin sama juga user ID dan password tadi. Sama juga. Kalau kita klik pun keluar yang sama juga. Keluar yang sama, cikgu boleh carilah nama dekat atas ni. User, klik pada user. Dia akan keluar balik pada yang tadilah. Okey, senarai, nama, cikgu boleh reset password kat sini. Okey. Alright. Boleh setakat ni semua? Itu untuk bina sekolah. Okey, setakat ni ada soalan tak? Ada soalan tak? Saya rasa macam dah nak habis. Okey. Jadi saya kalau tak ada soalan, okey. Sekarang ni kan cikgu ada 2 benda yang saya minta, 3 benda yang cikgu saya minta daripada tuan-tuan perempuan sebagai penyaras admin delima di sekolah. Yang pertama, okey, yang pertama saya stop sharing dulu. Okey, yang pertama, okey. Okey. Okey cikgu, sekejap saya nak tunjukkan cikgu. Okey. Apa yang perlu cikgu ada, yang perlu cikgu buat cikgu buat di sekolah ialah yang pertama ialah cikgu perlu melengkapkan, cikgu ensure dulu. Okey. Yang pertama cikgu kena cari pada saya, maklumkan pada saya 60. Okey. Yang pertama cikgu kena cari saya guru GCE level 1, level 2, okay, dan juga GCT, okay, dan guru apa ya Cita? Microsoft. Apple teacher. Microsoft, Cita Microsoft kan? Apa ni Cita? Ada tak? Cikgu kena carikan pada saya yang guru ini, yang Microsoft, okey? Dia Microsoft Edu ke saya? Edu, okey. So, cikgu kena cari pada saya di sekolah bukan satu daerah. Cikgu kena cari kepada saya, cikgu-cikgu di sekolah yang ada ini, okey? Yang ada GCE, level 1, level 2, GCT, Apple Teacher, Microsoft Edu. Okey? Cikgu kena cari yang itulah. Yang kedua, cikgu kena dapatkan saya guru yang berpindah masuk keluar dari sekolah. Okey? Yang ketiga, cikgu dapatkan murid yang kena suspend. Okey. Apa yang kena suspend kat sekolah tu bagi tahu saya, maklum pada saya. Okey. Benar. Okey. Yang keempat, cikgu kena bagi satu aktiviti yang melibatkan delima. Okey. Right kita nak tarikh akhir pada 1 Ogos 2022. Okey? 1 Ogos 2022.
Aktiviti yang melibatkan dia 5. Kalau dah 1 Ogos cikgu buatlah banyak-banyak sikit. Mungkin juga cikgu buat macam ni. Okey, contohnya macam ni cikgu Katalah dalam kelas cikgu yang paling simple cikgu bagi, kata cikgu ajar bahasa Inggeris. Okey, cikgu guna buku teks kan, buku teks ataupun cikgu suruh murid murid cari artikel daripada internet dan juga cikgu buka satu Google Classroom dan cikgu ambil gambar lah kan, buat aktiviti, upload dalam Google Classroom tu, add saya. Nak add saya punya email apa? Email nanti saya bagi kemudian, email saya. Jadi saya dapat tengok murid-murid tu ada aktiviti dalam Google Classroom. Boleh cikgu-cikgu nampak lagi 1 Ogos, tapi masa sekarang ni cikgu boleh buat lagi lah. Sebab hari tu kita ada PAP, tak sempat nak buat. Sekarang kita dah bersemuka. Jadi murid-murid tu kita masukkanlah kat makmal komputer ataupun pusat akses ataupun mungkin di dalam kelas cikgu sendiri. Cikgu buat satu program dan maklumkan pada saya aktiviti dan juga buat laporan. Okey, buat laporan. Okey cikgu? Buat laporan. Okey, ini yang 4. Banyak juga ni kan cikgu. Banyak juga. Kalau tak ada yang di sekolah, macam tak terlibat dengan guru berpindah keluar masuk, tak ada masalah lah cikgu. Okey, seterusnya cikgu kena dapatkan saya. Okey. Yang kelima, cikgu dapatkan saya guru yang bersara dan berhenti. Okey, guru yang bersara, guru yang berhenti. Okey. Satu lagi yang meninggal Puan Anis. Yes, lupa pula. Saya nak sebut pun rasa macam tak sampai hati kan. Tapi guru yang meninggal. Okey, ada lagi tak sampai macam ni kat sini? Bersara, berhenti, meninggal. Setakat tu lah kan, betul Okey. Alright. Guru yang bersara, berhenti dan meninggal. Okey. So seterusnya setakat di 5 dulu cikgu. 5 dulu. Sekejap saya masukkan sini lah. Saya masukkan dalam satu slide. Cikgu mungkin nak screenshot ke apa kan. Okey. Saya masuk kat sini. Cikgu tengok kat sini apa yang perlu seorang admin lakukan. Nombor tu, yes, tahun semasa cikgu, tahun semasa. Okey. Tahun semasa. Okey. Alright. Sorry. Tekan tulis nombor 5 pula. Nombor 5. Okey. Okey. Okey cikgu. Boleh tengok kat situ ya. Okey. Jadi ada 5 perkara yang tentera perempuan kena ada. Okey, 1, cari saya guru GCE, level 1, level 2, GCT, Apple Teacher, Microsoft Edu, guru yang pindah masuk, keluar masuk, murid yang kena suspend, aktiviti yang melibatkan ada 5, ini cikgu kena buat cikgu. Buatlah, ambil gambar dan buat laporan. Yang tak lain ialah 1 Ogos. Kalau dapat buat daripada 1 Ogos tu, cikgu boleh buat 5 program contohnya. Bagi saya 5 program. Okey. Guru yang bersara berhenti dan meninggal. Okey. Oh, saya lupa. Memang kena bagi 1 cikgu. Sekejap ya. Satu lagi ialah cikgu kena dapatkan saya. Okey. Saya akan bagi satu link kepada cikgu dan cikgu kena sebarkan pada sekolah penggunaan pelantar digital. Okey, pelantar pembelajaran digital. Digital learning lah cikgu, okey. Contohnya, katalah kat sekolah tu cikgu tu rajin guna YouTube. Boleh tak kita gunakan pelantar pembelajaran digital, YouTube sebagai, kita anggap YouTube sebagai pelantar pembelajaran digital. Kita boleh anggap tak macam tu cikgu? Boleh tak? YouTube, dia suka guna YouTube. Boleh tak? Boleh, sebab dia pun dianggap sebagai pelantar pembelajaran digital. Kita boleh, dia rajin guna Quizzes, rajin guna apa tadi? Kahoot yang simple-simple, yang Wakelet, pernah guna juga Apple Deck, boleh guna Playdeck, Apple Deck pula, Playdeck, boleh juga masukkan sebagai pelantar digital. Okey, tak apa, nanti saya akan bagi link yang ke-6 ni ya. Sekejap. Guru yang meninggal dunia bukan tahun semasa tapi mama masih. Okey, alright. Kalau kata guru telah meninggal dunia tapi dalam senarai pengguna sekolah, ya, cikgu boleh maklumkan pada saya juga.
masuk bagi satu apa nama cikgu PM saya lah cikgu ya. Cikgu Liza okey cikgu Cikgu PM saya nama guru yang telah meninggal itu dan juga ID derima dia. Kan masih ada lagi ID kan? Cikgu maklum kepada saya supaya saya panjangkan ke pihak seterusnya lah SSTP ya. Sebab mereka yang akan buat lah ya. Okey, saya tak boleh buat yang tu. Saya cuma boleh tukar-tukar saja. Okey. Bukan di peringkat daerah tak boleh lah ya. Okey, jadi cikgu 6 perkara ini cikgu perlu lakukan, iaitu yang pertama tadi saya beritahu dah. Yang keempat buat laporan, yang kelima guru yang bersara berhenti dan meninggal. Maklum kepada saya, PM saya cikgu yang jangan masuk dalam guru pun boleh, tapi lebih elok kalau PM saya cepat sikit. Cepat bertindak ya. Dan yang keenam ialah penggunaan pelantar pembelajaran digital yang saya akan share link itu kepada dalam grup dan cikgu kena panjangkan di setiap guru di sekolah kita kena. Kalau cikgu Syamiza, cikgu berapa orang di sana di SMDA cikgu? Okey, Cikgu Lee Ziyi daripada SJKC Air Color. Berapa orang cikgu di situ ya? Cikgu Lee? Ya, 10. 10. Okey, jadi 10 termasuk GB termasuk Ya, GB, termasuk pengetua, fikir semua kena jawab. Okey? Nanti kita up. Orang yang tak jawab lagi, cikgu yang tak jawab lagi kita up. Kan sekolah tak jawab lagi. Jadi semua guru kita ada 2,100 contoh. 2,100 cikgu dan saya perlukan jawapan daripada 2,100 guru. Termasuklah guru interim ke, guru ganti ke, guru apa ke, guru baru ke, guru one off ke, guru kita dah lama tu. Saya nak juga jawapan. Boleh ya semua Boleh ya? Saya akan bagi satu link dan tuan-tuan dan perempuan kena panjangkan link tersebut kepada semua guru di sekolah. Tak kira sekolah jenis apakah guru itu. Guru ganti 2 hari, 3 hari ke, jawab juga. Okey, kalau guru ganti, guru interim, guru one off yang masih belum ada ID, kita bagi ID 10. Jangan pula bagi CM kat dia. Tahu kalau bagi CM tu kan, kita bagi ID attempt. Okey? Okey, saya buka soalan. Ada guru Telegram untuk admin ke? Oh, okey. Ada cikgu. Ada guru Telegram untuk admin. Of course lah ada. Takkan tak ada kan? Okey, sekejap ya. Saya akan bagi nama di ruang chat. Bukan nama. Link ya. Cikgu Azli daripada sekolah mana cikgu Okey, ini ialah kita punya SK Post Skema. Dia mengatakan Cikgu Gizami ya. Okey, jadi ini ialah kita punya Telegram Siapa yang belum lagi join Telegram, kita join lah. Okey, baik. Ada soalan tak setakat ni? Ada soalan tak? Okey, ini dah snap Dah snap cikgu-cikgu.